أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time baca faham amal dalam sesi ulang kaji kita. Selepas lama kita mengikuti halaman demi halaman dan hari ini kita kembali ya pada setiap hari Sabtu untuk kita mengulang kaji bersama dengan tokoh panel kita pada hari ini, dan hari ini saya bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul ya. Sudah lama kita tak bersama tetamu. Ya, betul. Tapi tidak ada hari ini Ustaz. Zaman pandemik Ustaz. Ya, zaman PKP lockdown ini. Betul Ustaz. Kita ada tetamu kita di online. Dan bacaan Al-Fatihah saya tadi Ustaz. Ya. Saya baca sedikitlah cuba mengikuti bacaan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi, Imam Masjidin Nabawi. Dan saya kira tokoh tetamu jemputan kita pada hari ini pun berkait dengan bumi Madinah Al-Munawwarah ini. Subhanallah. Pasti siapakah dia? Sudah tentunya kita mengalung-alungkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa ya bersama kita di online pada hari ini. Ya, mari sama-sama. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Kita sama-sama pada hari ini kita ingin bersama ya memulakan kita dengar suara je dulu okey. Lepas ini baru nampak orangnya. Dan bagi tuan-tuan yang berada di online sila share di Facebook masing-masing, beritahu bahawa hari ini adalah hari untuk ulang kaji ya pada setiap hari Sabtu. Kita hanya hari Sabtu sahaja. Hari Ahad kita terus masuk balik kepada halaman seterusnya ya, kerana mungkin ada di kalangan rakan-rakan yang kata bahawa kita dah tertinggal ni, betul ya. Jadi kita hanya ada satu hari saja ulang kaji pada hari Sabtu. Hari Ahad terus kita masuk kepada halaman yang seterusnya sehingga hari Jumaat, dan hari Sabtu kita akan menyimak balik 6 halaman. Berbanding pada musim pertama dahulu kita menyimak 5 halaman sahaja. Jadi pada hari ini kita nak mulakan Ustaz dengan bacaan daripada muka surat 211. Kita nak mengulang kaji muka surat 211. Kalau sempat kita pergi sampai 218. Amin, yang telah kita belajar sebelum ini. Jadi kita baca dahulu ayat 21, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita ambil pelajaran, terutama bila ia dikaitkan pada ayat 22 nanti bercakap tentang istilahnya lanakunanna minasyakirin. Itu ayat 22. Tapi Ustaz akan baca ayat 21 memulakan majlis kita pada hari yang berbahagia ini. Silakan tuan-tuan buka halaman 211. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, apa khabar semuanya yang sedang bersama di kita di Kaca TV dan juga di Facebook kita, subhanallah. Ramai yang berkongsi hari ini. Ya, hari ini sesi ulang kaji. Kita bawakan dan kita share, kita tag sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, adik-beradik kita, family kita untuk sama-sama kita bersama dengan Al-Quran. Sebab sekarang
tak boleh pergi mana Ustaz. Betul. Kecuali betul-betul ada keperluan sahaja dengan menjaga SOP, dan kita akan banyak masa dekat rumah. Apa salahnya dalam jadual timetable kita 12 hingga 1 kita sekejap sama-sama menyaksikan My Quran Time, insya-Allah. Boleh tag kawan masing-masing, ya, rakan-rakan keluarga, sambung ya, saya doakan. Tag kawan itu, pasal kalau kita tag saja nanti dia terkejut pula kan. Saya doakan tag kawan tersebut. Dan bagi tuan-tuan yang sudah pun laksanakan itu, bagi belanja sikit. Belanja hari Sabtu ni, belanja apa, love ataupun like tadi tu, banyak-banyak dekat Facebook, agar rakan-rakan kita yang lain pun mengapa banyak love ni, saya pun nak bersama dengan perkataan surat kasih sayang daripada Ar-Rahman. Sebenarnya bahagia Ustaz dapat doa dalam majlis Al-Quran Ustaz. Subhanallah. Allahu akbar. Kawan kita tag kita, doakan saya dalam majlis Al-Quran ini, subhanallah, bahagia rasa dan happy. Jadi banyak-banyak kawan itu yang diingat kan. Allahu akbar. Harapnya kita diingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tak lupa kepada Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Muhammad Arif yang kini berada di talian tu. Nanti dulu. Nanti dulu. Apa khabar doktor? Saya sebut tadi Madinah sebab Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Arif antara graduan di Universiti di Madinah. Jadi memang orang yang sangat dekat dengan suasana itu. Ya, dengan suasana Madinatul Munawwarah. Apa khabar doktor? Subhanallah. Alhamdulillah. Masya-Allah, bestnya dapat peluang, dapat pengalaman untuk ilmu di Madinah Al-Munawwarah. Jadi apa nama ni, kita nak baca sekarang ni Ustaz, halaman yang ke 211, ayat yang ke 21 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat yang ke-21. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah Allah lebih cepat pembalasannya ke atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Jadi daripada ayat 21 ini Allah menceritakan tentang kebesaran-kebesaran Allah, dan di hujung ayat 22 itu Allah menyatakan la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Terus saya ingin bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Arif Musa, ya, bila Allah menceritakan tentang manusia bila ada masalah diselamatkan, dinyatakan lanakunanna minasyakirin, iaitu jadilah kami di kalangan orang-orang yang bersyukur. Apa maksud menjadi orang yang bersyukur berbanding dengan jadi orang yang sabar? Pasal ini kan baru tengah menghadapi kepayahan. Silakan bersama dengan Dr. Arif di online. Okey. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi yang menjemput saya sekali lagi. Masya-Allah. Sama-sama, tapi ini kali pertama secara online ya. Betul. Ya, subhanallah. Okey. Al-Fadhil Ustaz Fazrul memberikan satu soalan yang bagi saya agak menarik ya, untuk dibincangkan bersama, untuk dikongsikan bersama, di mana di dalam kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-22 di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kata-kata seorang musyrikin sebenarnya, orang bukan Islam, yang mengatakan la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Jikalau kamu menyelamatkan kami daripada suasana ini, iaitu suasana yang sukar ini, niscaya kami akan menjadi orang yang bersyukur. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini, dan apakah justifikasi penggunaan kalimah syukur dalam konteks ayat ini? Ya, kalau kita lihat ayat 21 yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi tadi dengan bacaan yang begitu merdu, ya, dan juga ayat yang ke-22, kita boleh melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu gambaran tentang orang musyrikin, orang yang bukan Islam ini, di mana mereka ini
bila mana mereka ditimpa dengan satu musibah yang sangat besar, yang mana musibah tersebut mampu untuk meragut nyawa dia pada ketika itu. Dan kali ini kita pernah bincangkan dulu dalam sesi-sesi yang sebelum ini, di mana mereka dalam keadaan itu mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon pertolongan, ya. Dan disebabkan keperluan yang sangat mendesak pada ketika itu, mereka sampai sanggup berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau mereka terselamat daripada musibah yang menimpa mereka pada ketika itu, mereka akan menjadi di kalangan orang-orang yang bersyukur. Kan? Dan hal ini sebenarnya berlaku pada zaman Nabi SAW, di mana berlaku musim kering yang terlampau dahsyat selama 7 tahun. Dan pada ketika itu orang musyrikin Makkah mengatakan kepada Nabi SAW agar memohon agar Nabi SAW berdoa agar dihilangkan musibah tersebut. Namun bila mana musibah tersebut telah dihilangkan, mereka kembali menjadi musyrikin. Okey, jadi kalau kita lihat, mereka ini bila mana mereka ditimpa musibah, mereka sanggup berjanji agar kepada Allah, jikalau musibah ini diangkat, mereka akan menjadi orang yang bersyukur. Lalu Allah pun mengundikan keselamatan dan keamanan kepada mereka. Namun selepas beroleh keselamatan ini, mereka lalu meninggalkan janji mereka dan mereka kembali membuat kerosakan di atas bumi. Itu yang disebutkan di dalam ayat yang ke-23. Jadi perkataan syukur itu lebih sesuai dalam konteks ayat ini. Kerana syukur ini bila mana syukur ini merupakan satu tindak balas. Tindak balas terhadap suatu pemberian. Di mana di dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka keamanan, menyelamatkan mereka daripada musibah, sehingga mereka perlu pada ketika itu mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pertolongan yang diberikan. Dan syukur ini mungkin kalau saya boleh tambah sedikit Ustaz Fazrul, boleh syukur ini, orang yang bersyukur dia perlu ada 3 perkara. Pertama sekali, bila mana mereka mengatakan bahawa kita akan menjadi orang yang bersyukur, maka pertama sekali perlu mengiktiraf satu-satu pemberian itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka berbicara tentang nikmat tersebut dalam keadaan memuji pemberi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, mereka menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Dan ketiga-tiga perkara ini, mengiktiraf, berbicara dan memuji Allah, menggunakan nikmat tersebut pada jalan ketaatan Allah, tidak wujud pada diri orang musyrikin secara umum. Ya, kerana mereka ini menjadi lumrah bila dalam keadaan yang sangat mendesak, mereka akan kembali kepada Allah. Sehingga kan kalau kita perhati, ya Ustaz, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, ateis ni, orang ateis ni, kalau kita meletakkan dia dalam satu kedudukan yang mana sangat-sangat teruk, fitrah mereka akan terkeluar pada ketika itu. Mereka akan mula mengiktiraf ada wujudnya Tuhan dan mereka akan mula memohon kepada Tuhan tersebut. Tetapi bila mana mereka dikembalikan dalam keadaan yang senang dan lenak, kan, pada ketika itu siapa Tuhan pun mereka sudah tidak kenal. Okey. Mungkin saya boleh satu lagi perkara. Ya, silakan teruskan Ustaz. Secara online ni susah kita nak masuk Ustaz. Betul lah. Tak apa, teruskan Ustaz. Okey. Tetapi dalam masa yang sama, kata Ustaz, kenapa tidak digunakan sabar? Sebenarnya benda yang digunakan sabar ini ada juga wujud di dalam Al-Quran. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang Nabi Yaqub alaihi salam, bila mana Nabi Yaqub alaihi salam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antara benda yang disebutkan adalah fasabrun jamil. Kesabaran itu adalah benda yang baik. Jadi ada juga bila itu juga sangat-sangat dituntut bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita sekarang diuji dengan COVID, dengan kematian yang begitu banyak, maka ikutlah kata Nabi Yaqub alaihi salam, fasabrun jamil. Kesabaran itu sangat-sangat cantik, dan kita mengadulah kita kepada Allah seperti mana Nabi Yaqub juga buat, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kita mengadu kesedihan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif Musa menjelaskan tadi istilah lanakunanna minasyakirin Ustaz, ya. Yes, kerana sebelum itu ada perkataan la in anjaitana, jika engkau selamatkan. Dia ada dia punya syaratnya. Kalau engkau selamatkan, aku bersyukur. Tapi kalau tak selamatkan ataupun dia macam ada main-main tolak tali, tarik tali dengan Allah SWT, padahal kluk-klak. Okey. Padahal sebenarnya syukur ini kita buat pada setiap masa, ketika senang, ketika susah, kita selalu menjadi orang yang bersyukur. Itulah yang dilaksanakan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika senang, ketika susah terus beribadah pada waktu malam. Aisyah mencari mana pada waktu malam ini, bukankah aku ini menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ini pelajaran daripada 211, dan kita pergi pada muka surat 212.
ayat yang ke-33 di hujung sekali itu kita nak minta Ustaz Tarmizi kita baca di mana di situ ada perkataan kadzalika haqqat kalimatu rabbik. Perkataan kalimatu rabbik itu yang kita nak minta Ustaz Dr. Arif menjelaskan nanti apa maksud kalimatu rabbik untuk sama-sama kita jiwai committed tentang istilah ini dalam kehidupan kita. Kita baca dahulu ayat 33 surah Yunus. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, juga Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif. Kita nak lihat sekarang ni ayat yang ke-33. Jom kita cuba baca ayat 33 ini dengan bacaan Ras insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا Sadaqallahul Azim. Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik kerana sesungguhnya mereka tidak beriman. Kadzalika haqqat kalimatu rabbik, diterjemahkan sebagai telah tetap hukuman Tuhanmu. Apa maksud kalimatu rabbik ini sebenarnya Dr. Arif online? Okey. Bismillah. Jadi mengenai kalimah perkataan kalimah yang warid di dalam ayat yang ke-33. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, yang kita buka ataupun lebih mudah kita buka kitab yang menceritakan tentang kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, iaitu kitab Al-Mufradat untuk sahib Raghib Al-Asfahani, ya. Kalimah ni, perkataan kalimah ni di dalam Al-Quran ini dia mempunyai pelbagai makna. Dia merujuk kepada pelbagai makna. Kan? Kadang-kadang dia boleh merujuk kepada doa, kadang-kadang dia boleh merujuk kepada kata-kata manusia, kadang-kadang dia boleh merujuk kepada kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah memang seperti mana yang disebutkan di dalam terjemahan tadi. Agak menarik, iaitu ketetapan apa kalau disebutkan dalam terjemahan tadi apa Ustaz? Minta maaf saya hukuman Tuhanmu terhadap orang yang fasik. Hukuman Tuhan. Okey. Ketetapan. Itu kalau ikutkan para ulama tafsir juga menyebut, kalau saya boleh terjemah para ulama tafsir punya kata-kata adalah ketetapan Allah dan hukumannya. Maksud dia kalimah kat situ dia merujuk kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Dalam arti kata yang pertama sekali kalau kita berbicara tentang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah menetapkan bahawa mereka yang melampaui batasan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang bongkak dan sombong, yang enggan menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketetapannya adalah mereka tidak akan beriman. Iman itu tidak akan dapat masuk ke dalam hati yang rosak. Iman itu tidak akan dapat menembusi jiwa yang penuh dengan kufur. Ya, jadi ini yang dimaksudkan mereka yang melampaui batasan Allah, mereka sesekali tidak akan beriman. Dan kalau kita lihat pada ayat-ayat yang sebelum dia, kalau kita menelusuri daripada atas ke bawah, daripada qul man yarzuqukum apa semua tu, daripada ayat yang sebelum dia, kita boleh nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pelbagai hujah dan dalil kepada mereka, kepada orang-orang kafir ini. Di mana hujah tersebut kalau nak ikutkan, kalau kita fikir secara logik, hujah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan adalah hujah-hujah yang sangat convincing. Yang sangat kita kalau kita dengar dia boleh menusuk jiwa kita. Dan sebenarnya hujah-hujah ini memang mendalami, menusuk jiwa mereka, orang-orang kafir ini. Sebab kalau kita lihat, mereka beriman juga kepada Allah, tetapi dalam cara mereka yang tersendiri, dalam aspek yang tertentu, dalam keadaan yang tertentu. Contoh bila ditanya siapa pemberi rezeki, mereka boleh menjawab Allah. Tetapi bila kata kamu perlu sembah siapa? Saya kena sembah yang sebelah sana. Bila dalam keadaan yang sukar, siapa yang kamu mohon? Allah. Bila keadaan kamu senang, siapa yang kamu mohon? Yang sebelah sana.
Doktor, itu maksudnya mereka ni macam pilih-pilih Tuhan lah ya. Ya. Diingat ini permainan apa entah boleh main pilih-pilih. Jadi sebenarnya kalau kita katakan hawa nafsu mereka membawa mereka jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ketetapan Allah di situ hasilnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan mereka di dalam neraka jahanam. Itu yang Ustaz katakan tadi, hukuman. Maksudnya kalimah kat situ kita boleh mengatakan boleh membawa satu maksud iaitu ketetapan Allah, dan satu lagi kita boleh, dan dalam masa yang sama dia merujuk kepada hukuman di mana barang siapa yang tidak beriman, barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh lari daripada hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, annahum min sakinin nar, di mana mereka adalah penduduk neraka api yang menyala. Dan saya masih ada masa ke? Saya risau juga bila secara online ni saya tak boleh tengok Ustaz Fazrul. Baik, itu jelas sebenarnya tadi. Dan bila bercakap tentang kalimah, pasal bila cakap tentang kalimati rabbik ini, kita baca Al-Quran ni ada kalimah-kalimah. Adakah sumber kita nak tahu ketetapan Allah ini ada kaitan dengan Quran ini sendiri, Ustaz, sebenarnya? Kalau boleh jelaskan. Kita tidak boleh lari untuk memahami maksud yang kalimah ini. Kita perlu merujuk juga kepada Al-Quran. Saya mungkin saya kurang faham sikit dengan soalan Ustaz tu. Boleh Ustaz ulang sekali lagi? Ya, maksudnya ialah maksudnya kalau kita nak tahu ketetapan Allah, kita nak tahu peraturan Allah ini dari segi, biasanya orang cakap hukum hakam ni halal haram apa sebagainya, tetapi dari segi hukum hakam psikologi, sosiologi, perubahan masyarakat, siapa yang akan kena denda, tak kena denda, sebenarnya juga kena difahami daripada Al-Quran ini sendiri. Macam tu kan kefahamannya? Menarik soalan Ustaz. Kebetulan Ustaz, saya pagi tadi bersiaran di dalam rancangan Reach. Di Power. Dan saya menyentuh satu ayat yang sangat-sangat berkait dengan apa yang Ustaz tanya. Iaitu inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bahawa Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang betul, jalan yang paling betul. Ya, dan hidayah panduan Allah Subhanahu Wa Taala adalah berbentuk syumul. Dia merangkumi pelbagai perkara. Dia merangkumi urusan duniawi, dan dia merangkumi aspek sosial, perundangan, aspek ekonomi, sains dan segala-galanya. Dan dalam masa yang sama dia merangkumi aspek ukhrawi yang sangat penting, iaitu amal, iman dan akhlak dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama Ustaz, sangat penting untuk kita kena faham. Kadang-kadang orang dia terbawa-bawa dalam masalah ini. Al-Quran adalah satu kitab hidayah dan dia bukan kitab sains. Dia Allah Subhanahu Wa Taala memberikan isyarat-isyarat kepada ilmu-ilmu saintifik di dalam Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan formula yang boleh kita formula yang lengkap. Tidak. Seolah-olah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang kejadian manusia. Jadi bila kita nampak ia sangat-sangat selari dengan apa yang ilmu sains capai dalam menggunakan teknologi yang baru. Tetapi yang paling penting bukanlah ilmu itu sahaja, tetapi apakah yang hendak dituju dengan ilmu tersebut, iaitu untuk kita semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Dr. Arif Musa yang menjelaskan tentang Quran ini sebenarnya bukan kitab sains, tetapi ada elemen-elemen pelbagai ilmu untuk membawa kepada hidayah, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini panduan penting. Kita berehat sebentar, kita kembali selepas ini untuk mengulang kaji lagi halaman seterusnya My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam sesi ulangan pada hari ini Ustaz Fazrul dan juga Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Arif kita. Sahabat-sahabat kita di Facebook Ustaz, antaranya Puan Amanah Mamum sedang potong sedang bersihkan taugeh, siang taugeh kat dapur tapi pasang Quran Time. Masya-Allah. Begitu juga Puan Syamila kita dari Singapura
dengan goreng pisang Ustaz. Oh, sedap. Allahu akbar. Dapat bersama kita juga, dan terima kasih juga pada Puan Arina selalu bersama dengan kita juga dari Nuremberg, Germany. Mudah-mudahan selamat semuanya dan dipermudahkan Allah Subhanahu taala. Jadi insya-Allah Ustaz, kita ingin berganjak ke halaman yang seterusnya Ustaz. Ya, di halaman 213 ini kita nak melihat kepada ada perkataan al-haq, ada perkataan sadiqun, ya, ada perkataan zalim dan mufsid, ya, mufsidin. Sebenarnya nak minta kepada Dr. Arif untuk menjelaskan secara ringkas, terutama kalau ayat yang ke-41 itu ada faqul li amali walakum amalukum. Zaman Nabi ni Ustaz, ya, ada orang yang gelar Nabi ni sebagai tukang sihir, mendustakan Nabi, membodohkan Nabi, dan dia bukan hanya pada zaman Nabi. Dia sampai zaman sekarang ada lagi orang yang membodohkan Nabi dan membodohkan wahyu. Pasal dia rasa dia paling bijaklah, kan. Jadi nak tahu daripada Dr. Arif, macam mana kita nak respon orang yang mendustakan ataupun istilah tadi mufsidin ataupun zalimin. Apa kesimpulan daripada halaman 213 ini untuk kita jadikan sebagai panduan akhlak kita sebagai umat Islam yang baca Al-Quran? Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan tentang apa tadi, al-haq, as-sidq dan zalim serta mufsid disebutkan dalam agak rapat di dalam satu muka surat yang sama. Ini menurut pemerhatian secara zahir, ya, kita boleh lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan al-haddul fasil. Maksudnya pemisah di dalam antara orang yang menurut Allah dan Rasul dia dan orang yang menentang. Di mana sangat jelas Allah Subhanahu wa taala di dalam satu Al-Quran dia ingin menjelaskan perkara ini, bahawa mereka yang menurut Allah dan Rasulnya, maka mereka lah berada di dalam kebenaran, dan juga mereka yang berada di atas al-haq tu tadi, al-haq. Adapun mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka ini disifatkan dengan pelbagai sifat-sifat yang buruk. Antaranya adalah al-zalimin, al-mufsidin. Zalim dalam erti kata mereka tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat bala, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak perkara untuk mereka, tetapi mereka tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Jadi kezaliman itu sangat-sangat jelas. Al-mufsidin pula, mereka ini adalah orang yang sentiasa membuat kerosakan, dan tiada kerosakan yang lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana disebabkan syirik boleh dimusnahkan satu-satu negara. Kita boleh lihat bagaimana sejarah di dalam Al-Quran menunjukkan bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan banyak-banyak umat-umat yang terdahulunya sangat-sangat maju. Sangat-sangat maju, tetapi hanya disebabkan oleh syirik, maka seluruh negara itu dihapuskan. Maka al-mufsidin di situ sangat jelas. Mereka berbuat kerosakan. Bila berbuat kerosakan melalui syirik, maka bumi akan hancur dengan begitu juga. Tiada jalan tengah. Tiada jalan tengah di sini. Antara kita Muslim ataupun kita kafir. Tidak ada yang mengatakan bahawa sebenarnya semua agama adalah sama. Tidak ada. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang kafir dengan sifat-sifat sedemikian, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang beriman dengan sifat-sifat yang sangat mulia. Maka pemikiran yang mengatakan semua agama ni sama sahaja, kita semua nak menghala ke jalan yang sama, ini adalah satu pemikiran yang batil, yang sangat menyalahi apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sesiapa yang ingin menggunakan ataupun ingin kepada agama selain daripada Islam, maka nescaya segala amal ibadah dia, baik segala perbuatan baik dia buat baik banyak, sedekah sana sini, buat baik dengan orang, falan yuqbala min, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia berada di hari akhirat bersama dalam kalangan orang-orang yang sangat rugi. Jadi penggunaan, kalau nak tanya Ustaz tadi, ini menunjukkan pemisah antara kufur dan syirik. Tapi saya menarik Ustaz yang soalan ini, bahagian terakhir daripada soalan Ustaz, di mana orang, bagaimana respon kita terhadap orang yang menuduh Nabi SAW dengan sedemikian, mereka yang menuduh Al-Quran dengan sedemikian. Saya Ustaz, kadang-kadang saya baca juga tentang syubhat-syubhat, iaitu pemikiran-pemikiran rosak yang dilontarkan kepada Nabi SAW, yang dilontarkan kepada Al-Quran. Ada orang-orang, kalau kita baca dalam pemikiran yang baru ni, kita kata para orientalis, mereka mengatakan bahawa Al-Quran ini ada kesalahan sedemikian, Al-Quran ini sebenarnya dikumpulkan jauh selepas zaman Nabi SAW. Maksudnya Al-Quran ini wujud selepas zaman Nabi SAW.
masa zaman Nabi, selepas zaman Nabi. Jadi semua ini orang kata tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Al-Quran. Apa respon kita? Ya, betul. Apa pesan kita? Kita hanya tunaikan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita. Pertama sekali, teguh dalam keimanan, dan kedua, menyampaikan dakwah. Dan dakwah ini perlu disampaikan dengan hikmah, sehikmah-hikmah yang boleh. Ya Ustaz? Jadi jelas kat situ, janganlah pula kita pula kadang-kadang kita ni tak ada pendirian, setengah orang daripada kita. Bila orang kata Al-Quran perlu ditafsirkan sedemikian, kita dengar aja tanpa ada sebarang pendirian. Kan? Bila kita ni jenis orang kata apa? Lalang lah, tidak ada pendirian. Jadi pendirian kena teguh di atas ajaran Allah dan Rasul dia. Apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya adalah benar, apa yang bersalahan adalah salah. Jadi maksudnya teguh pendirian dan kita berhujah dengan penuh hikmah, dengan penuh sopan santun Ustaz ya. Bukannya kita membalas dengan reaksi negatif sehingga kita pun terbakar sekali dengan orang yang membakar tersebut ya. Jangan jadi begitu. Baik. Alhamdulillah itu poin yang menarik daripada Ustaz Dr. Arif sebentar tadi, dan kita nak berganjak kepada halaman 214. Kita melihat kepada ayat 47 dan ayat 49 ya. Bila ayat 47 itu ada istilah walikulli ummatir rasul, pada ayat 49 istilahnya likulli ummatin ajal. Kita nak baca dahulu kepada ayat yang ke-47 satu, dan kemudian nanti kita nak melihat apa kaitan likulli ummatir rasul likulli ummatin ajal sebentar nanti. Kita baca dahulu ayat 47. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan juga bagi Dr. Muhammad Arif. Kita terus melihat pada ayat yang ke-47 Ustaz ya. Ya. Kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 47. Dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, dijalankan hukuman bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Jadi terus kepada Ustaz Dr. Arif untuk menjelaskan likulli wa kulli ummatir rasul. Pada ayat 47, ayat 49 itu ada likulli ummatin ajal. Jadi apa maksud kaitan antara keduanya ini? Silakan. Subhanallah. Mencari perkaitan di antara ayat ni bukanlah satu benda yang mudah lah. Jadi ia memerlukan kepada tadabbur daripada para ulama tafsir kita. Jadi ini mungkin kalau saya sendiri tadabbur kerana dan cuba untuk mendapatkan apakah perkaitan di antara keduanya. Kalau kita lihat Ustaz, wallahu alam kalau kita lihat ayat yang ke-47 menegaskan bahawa setiap umat itu telah diutuskan seorang rasul. Dan rasul itu pula bila mana dia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ini seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Mujahid dan dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, di mana bila mana rasul itu datang dan menjadi saksi, maka berlakulah pengadilan, di mana seseorang itu akan mula membaca kitab-kitab dia disaksikan oleh rasulnya pada ketika itu. Dan ayat 49 pula mengatakan tentang bagaimana setiap umat itu ada ajalnya, yang mana ajal itu telah ditetapkan dan tidak boleh dilewatkan ataupun dikehadapankan. Okey, apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada kedua ayat ini? Wallahu alam. Apa yang saya nampak Ustaz, bahawa bila mana kita kata walikulli ummatir rasul, maka setiap daripada kita sebenarnya dalam konteks kita lah telah ditegakkan hujah kepada kebenaran, telah ditegakkan kepadanya hujah kebenaran. Dalam erti kata, segala yang diperlukan untuk menjadi orang yang beriman telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala asbab untuk menjadikan seseorang itu beriman telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam konteks umat ini, umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran, iaitu kalamnya sendiri. Yang mana di dalam Al-Quran itu terhimpunnya segala jenis panduan yang diperlukan oleh seseorang mukmin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar menurunkan Al-Quran,
Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan pula seorang rasul, rasul yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersebut melaksanakan tugasnya dengan sempurna, menyampaikan Al-Quran dengan sebaiknya. Dan segala apa yang disampaikan rasul ini menyediakan diri kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Dan ini membawa kita kepada ayat yang kedua, walikulli ummatin ajal. Di mana setiap daripada kita mempunyai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berubah. Kemudian bila mana kita telah meninggal dunia, kita semua akan berhadapan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Yaumul Mahsyar. Di sana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang dan menyaksikan kita punya pembentangan amalan. Seperti mana sama juga dalam ayat yang saya tafsirkan pada pagi tadi, iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Bacalah kitab kamu. Kitab itu sudah cukup untuk menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan. Maksudnya bila kita membaca kitab tersebut, Rasulullah SAW akan menjadi saksi. Rasulullah akan menyaksikan adakah kita ni antara orang yang menyambung legasi dakwah, adakah kita ni menyambung legasi orang yang beriman, kita menyambung ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita ini meninggalkan segala ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Jadi ini kalau kita sebagai orang yang beriman, kita bila baca ayat macam ni, kita cuba membayarkan diri kita dalam keadaan itu, di mana kita membaca kitab kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah menyaksikan. Mungkin sekarang kita tidak merasa, tapi pada saat itu apakah perasaan yang kita boleh rasa? Jadi ayat-ayat inilah apa yang saya boleh nampak antara perkaitan antara dua ayat ini, wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Arif melihat kepada kaitan setiap umat itu ada rasul, dan kita ada rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapnya bila kita ini bertemu Allah nanti, tuan-tuan sekalian yang bersama pada hari ini, kita ustaznya diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kita ini berlaku adil, tidak zalim, kerana kita kembali kepada risalah yang dibawa, yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun dengan peluh dengan darahnya, dan kita dapat pada hari ini di depan TV. Harapnya kita ambil secara serius agar bila kita sampai ajal umat ini kembali pada Allah, kita bawa yang terbaik dapat disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersama di akhirat nanti. Jadi kalau kita pergi kepada muka surat 215, ada satu ayat yang memang penting ustaz. Kita nak baca daripada ayat 57 dan 58 lah, dua ayat. Berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan mau'izah daripada Allah. Kita baca dahulu ayat 57 58, dan kemudian nanti kita nak lihat mengapa dalam ayat ini menggunakan perkataan falyafrahu, subhanallah, yang kita nak kaitkan pasal doktor daripada universiti awam nak lihat macam mana kalau ada pelajar lepas SPM ada banyak A, kumpulkan sijil dekat sini, khairum mimma yajma'un. Apa panduan untuk universiti, untuk cikgu-cikgu yang sedang mendidik anak bangsa agar kita falyafrahu pada tempat yang benar. Kita baca dahulu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, yang bagi Ustaz Dr. Arif. Kita nak baca dua ayat sekarang ini, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, iaitu ayat 57 dan 58. Betul Ustaz? Ya. Okey, baik. Jom kita sama-sama baca sahabat Al-Quran dua ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.
wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pengajaran Al-Quran daripada Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah, wahai Muhammad, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya hendaknya kamu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jika doktor boleh menjelaskan tadi, bila Allah mengizinkan falyafrahu, sila bergembira, ya, khairum mimma yajma'un huwa khair, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Adakah tak boleh kumpul A, tak boleh kumpul sijil, ataupun macam mana kefahaman ayat 58 ini agar cikgu-cikgu pensyarah dapat mendidik anak bangsa ini dengan falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang saya nampak daripada soalan Ustaz ni, yang saya faham adalah bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini dalam pendidikan, dalam aspek pendidikan bangsa, anak bangsa kita. Dan saya alhamdulillah diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar di Universiti Awam Universiti Sains Islam Malaysia, di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat kepada ayat yang Ustaz Tarmizi baca, ayat yang kedua, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalik falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan pemberian Allah, betul ke? Dengan kelebihan Allah ataupun pemberian Allah dan juga rahmatnya, maka ia lebih baik, bergembiralah, dan ia lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ramai para ulama tafsir yang menjelaskan pemberian Allah di sini, fadlillah di sini adalah dengan makna Al-Quran seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Fazrul. Dan rahmat Allah pula diterangkan, ada setengah para ulama menyebut dia sebagai Islam. Ada juga yang menyebut pandangan-pandangan yang lain, tetapi hampir sama dekatlah kita kata. Jadi ayat ini kalau kita nak menggunakan dia dalam aspek pendidikan anak bangsa kita, maka tidak boleh lari kita untuk mengenalkan umat Islam kepada Al-Quran. Mengenalkan umat Islam kepada Al-Quran adalah sangat penting. Kerana seperti yang kata orang lah, kalau tak kenal maka tak cinta lah. Kan? Umat kita, anak bangsa kita tidak mengenali Al-Quran, bagaimana mereka nak menghargai panduan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kan? Jadi pendedahan umat Islam kepada Al-Quran perlu dibuat dengan secara komprehensif, di mana ia tidak hanya terhad kepada gaya pembacaan semata. Kadang-kadang kita terlampau menekankan kepada tajwid tu biar betul. Qaf, mana makhraj dia? Ini bidang Ustaz Tarmizi lah. Kan? Ha, kha, mana makhraj dia? Kan? Jadi itu ramai daripada kita alhamdulillah, pembudayaan bacaan Al-Quran secara bertajwid itu berlaku dengan begitu cantik sekali. Tetapi ia tidak patut hanya terhenti di situ. Penghayatan dan amalan juga perlu diterapkan bersama. Ya, itu sangat penting. Menariknya Ustaz, mereka yang betul-betul menghayati ajaran Al-Quran dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebenarnya mereka yang bakal menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang. Bukan kata bila kita menghayati sebelah sini, kita perlu meninggalkan segala apa yang di sebelah sana. Bukan bermaksud bila kita menghayati Al-Quran, kita perlu meninggalkan segala sijil yang ada. Tidak. Bahkan sebaliknya. Kerana Al-Quran sangat menitik beratkan ilmu dalam pelbagai bidang. Al-Quran menitik beratkan umat Islam agar mereka mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu perubatan, ilmu teknologi, ilmu sejarah, segala banyak ilmu. Apa ilmu yang bermanfaat, maka umat Islam perlu terkedepan di dalam masalah-masalah ini, di dalam ilmu-ilmu ini. Nabi SAW sendiri sangat menggalakkan umat Islam agar cemerlang dalam setiap bidang. Supaya apa? Supaya kita boleh memberi manfaat kepada umat kita sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan bagaimana kita hendak memberi manfaat jika kita bukan pakar di dalam satu-satu bidang? Macam mana kita nak bermanfaat, menyumbang kepada umat Islam di dalam bidang COVID kalau kita tidak ada doktor-doktor pakar yang tahu bagaimana untuk menghasilkan vaksin, yang tahu bagaimana untuk mengkaji vaksin mana yang sesuai, yang tahu bagaimana untuk menjana ubat yang boleh menyembuhkan, kan? Jadi kita katakan dengan penghayatan Al-Quran yang mendalam, yang betul, ini akan menghasilkan satu pelajar yang cemerlang, kan, dalam segala bidang. Pendek kata Ustaz, kalau kita meletakkan, menghayatikan pelajar-pelajar kita dengan Al-Quran, bukan bermaksud mereka meninggalkan dunia. Tidak. Dia pergi ke arah yang sama, cuma motivasi dia motivasi yang lain.
motivasi dia adalah motivasi ilahi. Motivasi dia adalah bila mana mereka termotivated dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bidang yang mereka ceburi itu adalah bidang yang orang kata apa? Yang insya-Allah bermanfaat yang pertama, dan ia boleh menghasilkan sumber manusia yang lebih berkualiti dan lebih berintegriti. Itu sangat penting, Ustaz. Yeah. Kadang-kadang orang punya hebat, businessman punya dah bagus, tetapi makan rasuah. Kan? Jadi bila mana pelajar-pelajar ini dikedepankan dalam satu platform yang suci, insya-Allah hasil yang kita dapat hasilkan adalah jauh lebih baik dan mulia, insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Dr. Arif ya, sebagai satu penegasan penting Ustaz ya dalam dunia pendidikan, di mana untuk kita menghasilkan tenaga kerja yang cemerlang ya, insan cemerlang ini kena kembalikan balik kepada panduan ilahi. Moga-moga Allah izinkan ya cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah yang ada terus bawa anak murid sains, belajar geografi, sejarah sebagainya, tetapi mesti puncaknya itu menuju kepada mau'izah, peringatan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah, Allah izinkan kita menjadi umat yang dipimpin hidayah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami ya Allah, dosa mak ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi, Ustaz Dr. Arif Musa di online sudi bersama pada hari ini. Insya-Allah kita bertemu lagi. Insya-Allah tuan-tuan, kita teruskan ya, bagi tuan-tuan yang berkelapangan terus menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran agar kita nak membina generasi yang peka kepada hidayah, peka kepada amanah integriti yang puncanya daripada Allah, bukannya daripada manusia. InsyaAllah kita bertemu dalam siaran ulangan, dan teruskan tuan-tuan menjaga kesihatan luaran dalaman. Tahniah diucapkan pada semua yang berusaha untuk menjaga kesihatan dan menjaga SOP. Terus kita berusaha dan tawakal doa agar Allah memimpin, memberi kesejahteraan kepada semua. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal pada hari esok insya-Allah.